سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك عليك وعلى آله. InsyaAllah para jemaah sekalian, apa khabar semua? Alhamdulillah. Dah kenyang? Dah semua makan? Cukup? Cukup tak? Alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita pada petang ini akan menziarahi Hudaibiyah. Ziarah Hudaibiyah, dan kemudian bagi mereka yang ingin mengerjakan umrah akan berniat umrah di Masjid Hudaibiyah insya-Allah. InsyaAllah kita akan meneruskan perjalanan kita ini ke muzium dahulu. So, moga-moga kita dapat masuk ke dalam muzium insyaAllah. Dan kemudian baru kita akan pergi ke Masjid Hudaibiyah, dan di sana kita akan mungkin solat asar di sana di Masjid Hudaibiyah. Dan kemudian kita akan pulang semula ke hotel. Dan insyaAllah bagi jemaah yang berniat umrah akan melaksanakan ibadah umrah pada petang ini, ataupun kita akan lihat bagaimana waktu untuk kita mengerjakan umrah bila mana kita sampai di hotel insyaAllah. Jadi moga-moga keadaan di sini, moga-moga Allah SWT memudahkan segala urusannya. Okey, beginilah keadaan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para jemaah tetamu Allah, ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah keadaan kita di bumi Mekah ini. Dia agak sibuk dan kadang-kadang dia agak tergesa-gesa. Itulah keadaannya. Nanti insya-Allah para jemaah bila sampai di bumi Madinah akan merasakan satu kelainan yang lain pula, dan akan merindui suasana di Mekah Al-Mukarramah ini. Dan begitulah bila sampai di Madinah pula kita akan merindui juga suasana kita bila berada di bumi Madinah Al-Munawwarah, apatah lagi berada di samping jasad baginda, insan agung, insan yang mulia, insan yang terpilih, dipilih oleh Allah SWT menjadi rasul akhir zaman, dan yang kita pun sama-sama mendapat kemuliaannya, yang dipilih sebagai menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di antara kelebihan yang kita ada, yang kelebihan yang disebutkan sebagai umat Nabi adalah kita ni diganjarkan dengan pahala yang sebesar-besarnya. Dengan umur yang pendek, tetapi Allah ganjarkan pahala dengan sebesar-besarnya, melebihi ataupun melebihi orang yang hidup beratus tahun, beribu tahun. Apatah lagi antaranya kita dikurniakan malam Lailatul Qadar,
yang mana satu malam tersebut telah menyamai lebih kurang 83 tahun. Bayangkan, kalau satu malam, kalau kita hidup di dunia ini 80 tahun, katakanlah kita dapat 10 tahun untuk malam Lailatul Qadar itu, bayangkanlah, maksudnya 830 tahun. Tapi Allah sebut itu khairun min, iaitu lebih baik dari, maksudnya lebih baik daripada tahun yang 83 tahun tu. Tak tahulah berapa besar lagi ganjaran yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya terlupa untuk mengingatkan para jemaah, sudah pastinya saya yakin dan percaya ramai di antara kita ini pertama kali mengerjakan umrah ataupun pertama kali datang ke bumi Makkah Al-Mukarramah ini. Sebelum saya terlupa dan sebelum kita masih orang kata baru lagi berada di bumi Makkah ini, saya ingatkan para jemaah, jika jemaah belum lagi melaksanakan sujud syukur, maka buatlah sujud syukur. Kerana ini antara nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Bukan semua orang mendapat nikmat untuk berada di bumi Mekah Al-Mukarramah ini. Kita tahu berapa ramai orang yang kaya kadang-kadang tak dapat pun nak pergi ke sini disebabkan kesibukan masa yang tiada. Ada orang yang tak ada apa-apa tetapi Allah memanggilnya untuk datang ke sini. Itulah disebutkan sebagai nikmat. Dan apatah lagi kita bila melihat Kaabah di depan mata kita, itulah antara nikmat yang terbesar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya kita bersyukur dengan melaksanakan sujud syukur. Itulah orang kata apa, cara yang Nabi ajarkan kepada kita bila mana mendapat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebab sujud syukur ini, kita apabila mendapat nikmat yang besar, kalau nikmat yang kecil kita tak buat sujud syukur sebab dia tak terasa. Dan apatah lagi sujud syukur ni bukannya boleh buat selalu. Sebab bila buat selalu dia akan hilang satu rasa, kan? Tetapi bila mana kita ini mendapat nikmat yang besar, baru kita melafazkan ataupun melakukan sujud syukur untuk mendatangkan rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah, okey, sujud syukur. Jadi para jemaah untuk melaksanakan sujud syukur ini mudah sahaja. Yang pertamanya para jemaah angkat takbir, dan kemudian terus sujud. Angkat takbir niatnya adalah sujud syukurlah. Angkat takbir terus sujud, dan kemudian di sujud itu maka banyakkan bertahmid kepada Allah. Tahmid apa dia? Alhamdulillah, itu adalah tahmid. Kalau kita sebutkan tahlil, yang jemaah selalu buat kan, majlis tahlil. Tahlil tu apa dia? La ilaha illallah. Kalau takbir, kuat sikit, takbir. Masya Allah. Baru ada orang kan, takut kan masing-masing dah kenyang, kan, takut saya cakap seorang tak tahu mata tu buka ke tak. Okey. Okey. Dan kemudian kat mana ke arah kita nak sujud? Sujudnya adalah ke arah kiblat lah. Tapi biasanya saya galakkan jemaah untuk melakukan sujud syukur itu nanti selepas sunat tawaf. Kan? Kita sunat tawaf, buat tawaf semua, kita ada berada di dataran masjid. Di dataran Kaabah tu, dataran tawaf tu, maka kita buatlah sujud syukur selepas solat sunat tawaf tersebut, menghadap ke arah kiblat. Berapa kali sujud? Hanya sekali sujud. Dah takbir, sujud, kemudian bertahmid dan sebagainya, memuji Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian bila kita bangun sampai sujud intiqal tu kita Allahu Akbar. Kemudian perlu tak baca tahiyat? Tak perlu. Bila Allahu Akbar, kemudian terus beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, kemudian selesailah sujud syukur tu. Perlu berwuduk tak? Lebih baik berwuduk. Sebab tu kita galakkan selepas solat sunat tawaf, sebab masing-masing masih lagi dalam keadaan berwuduk kebiasaannya. Okey? So menghadap ke arah Kaabah lah, jangan menghadap ke arah lain pula. Kan? So kalaulah
bab menghadap ke arah kiblat ini, para jemaah, walaupun katakanlah para jemaah solat macam mana pun, di mana-mana pun, pastikan sujud kita ataupun arah kiblat kita itu adalah Kaabah. Itulah yang disebutkan dalam Quran, fawallu wujuhakum syatrah. Maka kamu palingkan wajah kamu itu kepada syatrah, tu maksudnya kepada Masjidil Haram. Apabila bertukarnya kiblat di antara Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, maka Allah pesan kepada kita, wahai sumakuntum fawallu wujuhakum syatrah. Di mana kamu berada, maka palingkan wajah kamu ke Masjidil Haram. Okey. Jadi para jemaah, ingatlah untuk melaksanakan sujud syukur bagi mereka yang belum melaksanakan sujud syukur itu. Jadi insya-Allah para jemaah, sebelum saya meneruskan, para jemaah selesai tak umrah? Sebab ada mungkin saya tak terjumpa ke, saya takut kan. Sebab masing-masing pun ada wajah yang belum lagi familiar oleh saya. Sebab ini biasanya saya dah jumpa dah semua masa kat Dewan Makan. Tanya semua. So hajah-hajah semua dah selesai umrah? Ada yang belum selesai? Dah Alhamdulillah. Cium Hajar Aswad dah sudah? Oh belum? Masya Allah. Nak ke? Allahu Akbar. Kena bagi 500 rial. Boleh ke? Oh boleh juga. Masya Allah. Ini sanggup pengorbanan yang besar saya rasa ni. Oh bagi balik semula. Para jemaah sekalian, sudah pastinya kita nak mengucup Hajar Aswad tu, kan? Ia satu, orang kata apa, satu kenikmatan, satu azam jugalah untuk kita mendapatkan orang kata apa, cium Hajar Aswad tu. Setiap manusia yang beriman ini, yang datang ke Masjidil Haram ini, pasti dia akan terdetik hatinya untuk cium Hajar Aswad tu, sama ada lelaki ataupun wanita, kan? Tetapi dalam keadaan sekarang ini, dia tidak sama dengan keadaan yang dahulu. Kalau dahulu orang yang pergi 80-an, 90-an, kan, sewaktu Saudi tidak buka luas seluas-luasnya untuk ibadah umrah ini, para jemaah masih lagi berkesempatan, sebab ada ruang-ruang kosong ataupun ruang-ruang yang mudah untuk kita laksanakan. Tetapi hari ini, kalau para jemaah wanita nak pergi kucup ke Hajar Aswad itu, dia mempunyai cabaran yang sangat tinggi. Antaranya akan menyebabkan aurat pun terbuka. Jangan disebabkan kita nak mengejarkan benda yang sunat, benda yang wajib kita tinggalkan. Jadi berimpit-impit dan sebagainya, dia agak apa ni. Sebab itulah saya pesan kepada para jemaah, kita di Masjidil Haram banyak sangat tempat mustajab berdoa. Bukan semata-mata di Hajarul Aswad. Bukan semata-mata di Hajarul Aswad. Jadi para jemaah, terutama jemaah wanita, sangat mudah nak masuk ke dataran Kaabah tu. Tak ada halangan apa-apa berbanding dengan jemaah lelaki. Kena pakai ihram sentiasa kalau nak masuk. Jadi peluang yang ada ini para jemaah, waktu malam ke waktu pagi, تحت شوي كوبري بعد تشيل فوق على بعض لكن تحت خلاص تحت بس بعد كوبري على شيء. ايوه ada kuburi. Okey, jadi para jemaah, rebutlah peluang untuk mendapatkan tempat-tempat mustajab. Antara tempat mustajab Makam Ibrahim. Jemaah wanita sangat mudah untuk dapat Makam Ibrahim. Makam Ibrahim tu sangat mudah. Tak ada nak bersesak sangat. So bila di Makam Ibrahim tu, bolehlah berdoa selama-lamanya. Jangan bazirkan masa tempat lain, kan? So Makam Ibrahim. Antara tempat lain adalah di Hijr Ismail. Tapi dalam Hijr Ismail tu agak susah juga, tapi boleh dapat. Dia agak susah, tapi boleh dapat, berbanding dengan Hajar Aswad. Kenapa Hijr Ismail? Hijr Ismail tu di dalamnya itu adalah disebutkan sebagai dalam Kaabah. Sebab itu bagi orang yang solat
Apa? ورقة Warqah, ay warqah. هذا هو الصندوق Ay warqah. هو سوي تشيك Visa? Visa? Visa atau كيف warqah ay warqah. ضروري؟ هذا ضروري؟ ولا هديبية ضروري هذا؟ هنا ضروري يسوي تشيك هذا ضروري يسوي تشيك Okey. Okey sekejap Dia sebab nak ni tempat perhentian bas lah untuk pergi ke mana-mana keluar. Kita tak ada di area mana sekarang? Ada ismu makan ada? ها Ismu makan ada? هذا تفشيش زي قبل جدة Okey. Ini biasanya sebelum kita keluar ke Mekah, bergerak ke Jeddah, biasa kalau lalu kat sini dia akan cek sama ada kita ni visa apa dan sebagainya. Jika ke airport dia akan tengoklah waktu airport tu pukul berapa untuk dilepaskan. Kalau lambat dia akan berhentikan dulu lah. Ni just checkpoint untuk bas je. Kita masih lagi di tanah haram ke? Rasa Khurush. Okey, nanti kita akan masih lagi dalam tanah haram. Nanti kita akan tengok di sempadan sebelum kita sampai ke Masjid Hudaybiyah, dia ada sempadan tanah haram. Kita akan lihatlah sempadan tanah haram di Masjid Hudaybiyah berada di luar tanah haram. Sebab tu kita berniat di situ. Sebab bagi orang yang berada di Mekah, bila nak mengerjakan umrah ataupun haji, mereka kena keluar ke tanah halal dahulu untuk berniat. Paling dekat Khalas? Paling dekat adalah di Tanaim, lebih kurang dalam 7 km sahaja. Jadi kalau di Hudaybiyah ni 22 km. 22 km daripada Mekah. Khalas dulu. Okay, jemaah kita kat mana tadi ya? في فلوس أي شيء هنا ها؟ سدد فلوس هنا 50 ريال Allahu Akbar. شيل فوق ما Shil. Okey. Apa jemaah? Jadi para jemaah, rebutlah peluang di tempat-tempat tersebut. Di antaranya yang paling mudah juga adalah ketika mana kita meminum air zam-zam. Minum air zam-zam. Yang Nabi sebutkan ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu apa yang dihajati ketika mana dia diminum oleh peminumnya. So apa yang kita hajatkan insya-Allah akan dimakbulkan. Jadi makbul doa ini para jemaah sekalian kena ingat, ada doa yang diterima oleh Allah tetapi Allah tak bayar terus. Maksudnya Allah tak beri terus, tetapi Allah gantikan yang lebih baik. Doa tu tetap dimakbulkan oleh Allah, tapi Allah gantikan lebih baik. Dan lebih baik itulah yang kita kadang-kadang tersalah sangka sebagai manusia. Sebab kita tidak mengetahuinya. Ya, kita merasakan baik yang Allah sebutkan asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ada satu perkara yang kita rasa kita benci tetapi dia baik untuk kita. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ada yang benda yang kita rasa baik untuk diri kita, kita rasa baik, tetapi rupa-rupanya adalah benda tu tak baik pada kita. So semuanya adalah atas penilaian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang Maha mengetahui.
Sebab itulah kita banyak berdoa, kita yang Nabi ajarkan, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis, bi rahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis, dengan rahmatmu kami memohon ya Allah. Aslih li sya'ni kullahu, ya Allah, perbaikikanlah segala urusan kami semuanya. Wala takilni ila nafsi, dan jangan kau serahkan segala urusan itu kepada diri kami. Tarfata'in, walaupun sekelip mata. Itulah yang Nabi ajarkan kepada kita. Serahkan bulat-bulat segala urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita kadang-kadang kita mendabik dada, semua yang kita buat tu atas usaha kita sendiri. Dan bila kita berjaya, kita tidak pun mengucapkan syukur kepada Allah, memulangkan pujian itu kepada Allah. Sebab kita merasakan semua tu atas hasil usaha kita sendiri, tanpa ada campur tangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Sedangkan yang mengaturkan segala-galanya adalah Allah. Kan, yang memberi kudrat kita adalah Allah, yang memberikan kita kekuatan adalah Allah. Sebab tu kita sebutkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya. Betul. Tak tahu, biasa. Insya-Allah. Okey. Okey, boleh. Jadi insya-Allah para jemaah, begitulah keadaan kita bila kita berada di Makkah Al-Mukarramah ini. Rebutlah peluang untuk kita berada di tempat-tempat mustajab berdoa. Dan antara yang mudah lagi adalah di Bukit Safa dan Bukit Marwah. Bukit Safa dan Bukit Marwah itu sangat-sangat mudah untuk jemaah pergi. Apatah lagi jemaah jika ada keuzuran. Jika ada keuzuran pun boleh pergi ke Bukit Safa dan Marwah melalui jalan yang belakang lah. So boleh masuk di sana untuk berdoa di Bukit Marwah dan Bukit Safa. Jadi insya-Allah para jemaah sekalian, hari ini kita berada di bumi Mekah ini adalah satu jemputan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang telah kita sebutkan. Yang Allah sebutkan supaya kita menyempurnakan ibadah haji dan umrah di sini. Tapi kali ini kita datang untuk mengerjakan ataupun menyempurnakan ibadah umrah kita. Haji kita belum lagi kesempatan kemungkinan. Ada yang mungkin dah pergi haji dan ada yang belum lagi, dan kebanyakannya belum lagi mendapat panggilan untuk mengerjakan ibadah haji. Moga-moga kita doa banyak-banyak agar semua yang berada dalam bas ini dan semuanya yang berada keluarga kita dan sebagainya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengerjakan ibadah haji sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. So banyak-banyakkan berdoa insya-Allah. Jadi para jemaah, mungkin saya akan ceritakan sedikit berkaitan dengan Hudaibiyah. Hudaibiyah. Oh, okey. So Ustazah nak cerita kat bawah. Okey. Macam tadi Ustaz Miti selamatkan Asyik. Boleh. Sebentar je jemaah. Okey, iya. Uzur. Okey. Okey, jadi para jemaah, insya-Allah sementara kita sampai bersama lagukan
Samping kita bersalawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad, saya rasa lagu ni para jemaah pun hafal lagu ni, sebab ni lagu lama, kan, iaitu alangkah indahnya, alangkah indahnya hidup ini bila kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, bagi lirik. Oh, saya share lirik dulu. Ya, saya copy dulu. Jadi kalau bagi lirik ni kena ikut semua ni. Okey dah. Okey, boleh semua Ya, Allahumma salli wa sallim wa barik alaik wa ala alih. Kalau tone ataupun tempo lari minta maaf lah Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kucup tanganmu, moga mengalir keberkatan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Ayo Rohina? لا ماشي هنا متحف حرمين. لا ماشي عمودي، متحف حرمين. هنا عند منومة على ايش فيه؟ شوف ابغى لا تشوف على ايش فيه. لا هذا عمودي. ايه عمودي. نحن نبغى يعني متحف حرمين، عرفت؟ متحف حرم مسجد الجامع. Berdurati sikit Masjid ini Nabi tu dulu lah, orang tengah fokus. daripada awal. Masjidil Haram, Masjidil Dia boleh bang, dia bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kembali mikrofon ini kepada penyanyi sebenar lagu ini. Tadi penyanyi bukan asal, ini penyanyi asal. Testing Boleh nyanyi sama-sama saya? Dengan khusyuk dan rasa rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku kerana pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kucup tanganmu, moga mengalir keberkatan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli
عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku dakap dirimu. Tiada kata yang dapat aku ucapkan, hanya Tuhan saja yang tahu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Ku tahu cintamu kepada umat, ummati, ummati. Ku tahu bimbangnya kau tentang kami, syafaatkan kami. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku kerana pancaran ketenanganmu. Allah ya Habiballah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kurniakanlah syafaatmu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Masalli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Apa cari ya berroti? Dah, Ya berroti. Dah cari dah. separuh sikit je lah, tapi tak boleh nyanyi semua. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Muslimin muslimat, para tetamu Allah, peziarah Rasulullah, kita berada di bumi Mekah yang mana bumi ini Nabi lahir. Dan Nabi tinggal di bumi ini jauh lebih lama berbanding Madinah. Nabi menetap di bumi ini selama 53 tahun. Setelah dilantik menjadi Nabi, Nabi yang kita rindu, yang tidak terbayang indahnya wajah baginda, lunaknya suara baginda, halusnya akhlak baginda, sabarnya baginda dengan kelakuan umatnya yang kasar, yang membenci, yang menghina, yang memfitnah Nabi. Akan berpesan, kalau kamu enggan menerima seruanku, maka rahsiakanlah. Nabi minta siapa yang menolak supaya rahsiakan, sebab ketika itu seruan di peringkat awal adalah tersembunyi. Masya Allah, sebelum Nabi diberi perintah untuk melakukan dakwah secara terbuka lalu naik di atas sebuah bukit. Para penziarah Rasulullah sekalian, para tetamu Allah, di bumi ini juga Nabi menghadapi kematian orang yang tersayang. Bermula daripada lahir tidak ada ayah, sejak kecil diuji lagi, umur yang sangat kecil, masih kanak-kanak. Saat itu Nabi belum jadi Nabi. Nabi kanak-kanak biasa seperti anak kita, menghadapi sakitnya kehilangan seorang ibu ketika usia 6 tahun. Kemudian Nabi kita dibesarkan oleh
atuknya Abdul Muttalib menumpang kasih kepada seorang atuk yang mempunyai ramai cucu. Namun kasih sayang yang ditumpang juga sementara 2 tahun sahaja. Kemudian bertukar bapa saudaranya iaitu Abu Talib. Abu Talib adalah seorang yang miskin, anaknya pula ramai. Nabi telah pun diminta sejak kecil untuk menggembala kambing, mencari rizki dengan tulang 4 kerat seawal usia 8 tahun, dibawa pergi berniaga sana sini dan sebagainya. Kehidupan Nabi ketika kecil bukan senang, bukan riang-ria, bukan seronok macam anak kita. Daripada kecil sudah pun sebatang kara. Tidak ada ibu, tidak ada ayah, tidak ada adik-beradik, menumpang kasih dengan atuk, dengan bapa saudara. Nabi meneruskan kehidupannya, walaupun Nabi tidak pernah meminta apa yang bakal berlaku dalam hidup, menanggung beban yang sangat berat, menjadi umat akhir zaman, menjadi Nabi kepada umat yang terakhir, iaitu umat akhir zaman. Masya Allah. Ketika zaman remaja, Nabi adalah seorang pemuda yang dikenali Al-Amin, pemuda yang diberi gelaran seorang yang boleh dipercayai kerana akhlak dan sikap Nabi. Walaupun Nabi tidak ada ibu yang membentuknya, Nabi tidak ada ayah untuk menjadi contoh, tapi Nabi itulah Nabi kita, seorang yang sangat kuat menghadapi ujian, membentuk diri sendiri. Melihat orang lain ada ibu dan ayah menghadapi kesusahan. Kerana itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Saya dah tertukar dah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kamu seorang Nabi yang sangat memahami beratnya bebanan yang kamu tanggung, yang sangat lembut dan sangat halus kepada orang-orang yang beriman. Apa yang Allah cuba sampaikan? Allah hantar kita seorang Nabi. Kalau ada di kalangan kita yang berduka kehilangan orang tersayang, Nabi telah menempuh segala-galanya. Sebelum dilantik menjadi Nabi, Nabi telah kehilangan ibu ayah, telah menghadapi kematian anak seorang demi seorang, sakitnya tidak ada, dan menghadapi kematian anak. Nabi juga telah diuji dengan kematian isteri yang sanggup bersusah payah, iaitu Sayyidatina Khadijah. Nabi ada ramai isteri, tapi dalam sejarah Khadijah tidak pernah ada kisah yang menunjukkan Nabi pernah berkecil hati dengan Khadijah. Tidak ada kisah bahawasanya Khadijah itu adalah wanita yang pernah membuatkan hati Nabi terguris. Khadijah, wanita yang pertama bertakhta di hati Nabi, seorang wanita ibu tunggal, janda anak 4, dan pernah menghadapi kematian suami. Masya Allah, hebat ibunda kita. Walaupun usia jauh lebih tua daripada Nabi, tetapi dia tetap meletakkan dirinya begitu rendah di sisi suaminya. Walaupun kaya jauh daripada Nabi, tetap memuliakan suaminya walaupun suaminya tidak ada apa-apa, tidak ada keluarga, tidak ada harta, tidak ada pangkat. Khadijah jatuh cinta pada Nabi di bumi Mekah ini kerana akhlak baginda. Bahkan setelah menikah dengan Nabi, hilang segala harta, habis segala harta. Bahkan Khadijah turut dibenci, bahkan Khadijah turut dipulau, bahkan Khadijah meninggalkan semua kekayaan dan kemewahannya, dibelanjakan untuk suaminya meneruskan dakwah. Di bumi Makkah ini,
ada jasad yang Nabi rindu, iaitu Khadijah, di perkuburan Al-Ma'la. Kita akan ziarah nanti. Di bumi yang barakah ini, di sini Nabi menghadapi kebencian orang kampung sendiri. Nabi dihalau, Nabi dihina. Sebaik setelah dua orang yang paling utama yang membuatkan kafir Quraisy segan, iaitu Abu Talib dan Sayyidatina Khadijah wafat, maka penentangan secara terbuka, tawaran demi tawaran untuk membunuh Nabi. Jika sebelum Nabi dilantik menjadi Nabi, penduduk Mekah menghormati Nabi sampai diberi gelaran Al-Amin, orang yang boleh dipercayai. Mereka meninggalkan harta benda berharga di rumah Nabi untuk dijaga. Kalau zaman kita sekarang, kita tinggalkan harta berharga itu di bank, duit yang banyak letak di bank. Sebab bank itu lebih dipercayai mungkin daripada suami kita sendiri. Isteri kita sendiri mungkin boleh habiskan. Tapi zaman tersebut, mereka tahu rumah siapa yang paling boleh dipercayai, siapakah orang yang boleh dipercayai untuk menjaga, iaitu di rumah Nabi kita. Namun setelah Nabi mengisyaratkan dia adalah seorang Nabi, Nabi dibenci, Nabi dipulau, Nabi diberi ancaman dan diupah untuk dibunuh. Biasanya kita kalau berada di bumi Makkah, tuan-puan sekalian, jangan tanya mana tempat Nabi berperang, sebab semua peperangan berlakunya di Madinah. Peperangan demi peperangan berlaku di Madinah, kerana selepas Nabi hijrah ke Madinah, kita harus faham, kafir Quraisy tak berhenti merancang untuk membunuh Nabi dengan gerombolan tentera yang besar bergabung. Sebab itu perang demi perang berlaku di Madinah. Masya Allah, kita telah pun sampai muslimin-muslimat di Hudaibiyah. Nanti mutawif kita akan menceritakan apa peristiwa besar yang berlaku di sini. Masya Allah, satu peristiwa yang sangat sedih ada berlaku di sini. InsyaAllah kita akan sambung. Dan sekarang sedang dilaungkan azan asar. Betul ya Ustaz? Azan asar ya, muslimin-muslimat, pada tetamu Allah perindu Rasulullah. Jadi seperti mana Ustaz bagi tahu, kita akan solat asar di sini. Di tempat ini juga Nabi pernah menunaikan solat. Jadi insya-Allah kita bersedia. Lepas tu kita akan terus kita akan berhentikan live ini sebab kita akan solat dan semuanya. Nanti mutawif kita akan ceritakan sejarah di sini dan kita akan berniat untuk ihram. Dan insya-Allah saya rasa semua kita buat umrah lah ya. Semua kita niat umrah dan buat umrah, sebab insya-Allah saya sendiri pun akan ikut lagi umrah kali kedua ni bersama dengan jemaah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.